min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Buka dada kami ya Allah, kerana dalam dada kami itu adanya hati. Seandainya baik, maka baiklah kami. Seandainya hati itu rosak, maka rosak seluruh kehidupan, cara kami berfikir, cara kami berkelakuan, kerana hati itulah yang merupakan raja kepada hidup kami. Dalam ayat yang membacakan tadi menceritakan kisah Nabi Yusuf AS. Sebelum pada itu jauh mengembara hingga ke Bukit Khemah, berhenti berehat di pokok bidara. Bukan datang hamba untuk berceramah, datang hamba berkasih saudara. Lama benar tak mari deh. Jadi dalam ayat yang membacakan tadi, satu rentetan yang cuba nak paparkan mengenai kehidupan kita. Dalam hidup ni kita ada dua tempat tinggal. Satu di dalam rumah, satu lagi di luar rumah. Setiap dari tempat yang kita hidup, oleh kerana manusia merupakan masyarakat madani yang disebut oleh Ibn Khaldun dalam kitab dia Al-Muqaddimah, bahawa sifat utama, sifat kepada tabiat manusia ini ialah bermasyarakat. Dia hidup membangun, kemudian dia hidup bergaul, dia bersosial, berjiran, bermasyarakat, dan dia juga bernegara. Dan benda ini tidak ada pada makhluk-makhluk lain. Walaupun dalam cerita kita tengok The Lion King, kalau cerita binatang, itu hanyalah kehidupan binatang yang digambarkan dalam bentuk animasi. Bila kita hidup dalam dua tempat ini, maka ulama telah membahagikan satu daripada fiqh yang kita panggil fiqhus solah, kita panggil fiqhut taharah, kita panggil fiqhun nikah. Fiqh ni terlalu luas, seluas kehidupan kita, kerana fiqh itu sendiri iaitu ahkamu al-ahkamu al-muta'alliqati bil af'ali atau al-muta'alliqati bi af'alil mukallafi, iaitu seluruh perbuatan manusia yang bersifat zahiriyah, yang berbentuk amali, yang bersandarkan kepada khitabullah ta'ala, sama ada wajib, sunat, haruh, makruh, sah, batal. Tidak ada seorang yang mukallaf akan terlepas daripada sama ada ia haram atau dia harus. Kalau tidak harus, dia makruh. Kalau tidak makruh, dia mungkin haram. Kerana kesemua hidup ini tertakluk kepada agama. Maka bila sebut agama, itu makna peraturan yang telah dikuatkuasakan oleh Allah ke atas kita. Justru itulah diletakkan ganjaran yang sesuai, pahala syurga mengikut imbalan yang telah ditentukan oleh Allah. Amba dan tuan-tuan hidup dalam bermasyarakat, maka masyarakat yang pertama dibahagikan oleh ulama, iaitulah dipanggil di dalam rumah. Satu lagi di luar rumah. Ini satu fiqh baru. Oleh kerana kehidupan kita dalam dan luar rumah ini mempunyai kehidupan yang juga mempunyai hukum hakam, maka apakah fiqh yang perlu kita fahami di dalam kehidupan pergaulan kita di dalam rumah? Maka keluarlah seperti nama baru, dia panggil fiqhul ikhtilat. Jarang dan kita tak biasa dengar. Kalau mungkin orang belajar di pondok, macam Amo keluar dari pondok, Amo keluar tahun 1993. Amo keluar menamatkan pengajian di pondok 1993. Pondok Amo yang terakhir ialah pondok Bakriyah Pulau Pinang, Pondok Tugu Haji Ahmad. Jadi Amo sempat menerusi 3 pengajian pondok, duduk dalam pondok Kelewek, besar dalam pondok Kelewek, mengaji dalam pondok Kelewek, kemudian menyambung pengajian di pondok Pasir Tumbuh, lepas pondok Pasir Tumbuh tambah pula pengajian di pondok Ajiat Makkatul Mukarramah, lepas balik Makkatul Mukarramah balik sambung di pondok Pulau Pinang. Daripada Pulau Pinang itulah Amo menyambung pengajian di peringkat yang ketiga, pengajian tinggi di Universiti Al-Azhar Mesir. Jadi bila sebut cerita bab pondok, Amo tak pernah jumpa fiqhul ikhtilat. Jumpa fiqhul ikhtilat ni bila balik dan belajar di Mesir, kerana konsep pengajian di universiti ini dia lebih advance berdasar kepada istilah perkara-perkara semasa. Jadi dalam fiqh ikhtilat, oleh kerana dia merupakan satu bentuk baru dalam kehidupan kita yang telah banyak
nilai-nilai Islam itu telah dicampur aduk dengan nilai-nilai barat, menyebabkan fiqh ikhtilat itu telah terganggu kemurnian dia. Jadi tak sesuai lah untuk dinamakan sebagai fiqh seperti mana dulu. Kalau dahulu kita nama dia fiqh liqa', fiqh ijtima'. Kerana itulah apabila seorang doktor dalam kitab dia sangat bernilai, iaitu nama dia ialah Tahrirul Mar'ati fi Asr Risalah, pembebasan wanita pada zaman Nabi SAW, yang ditulis seorang ulama Iraq bernama Abdul Halim Syekh Dr. Alim Abu Syuqah. Dalam kitab dia ni, Ambo telah membaca dan meliti banyak kali lah, sebab kitab dia ni paling menarik. Dia telah mengumpulkan kesemua bentuk pergaulan yang telah berlaku di zaman Nabi SAW berdasar kepada kitab Sahihul Bukhari wa Sahihul Muslim. Dalam kitab ni sudah ada dekat dengan 20,000 hadis. Kitab Bukhari ada 7,000 lebih hadis. Kemudian kitab Muslim lebih banyak lagi. Dan kalau kita tolak bertindan di antara hadis ni dan pengulangan, maka tinggal lebih kurang 2,000 hadis lebih yang sahih. Tapi apa pun makna, dalam hadis ni dia telah menilai lebih kurang 20,000 hadis, dan dia telah mengeluarkan pelbagai bentuk pergaulan pada nama Nabi. Maka dia berkata bahawa daripada penilaian aku mendapati bahawa ada lebih kurang dekat hampir 300 bentuk pergaulan pada zaman Nabi SAW di antara lelaki dan perempuan. Amo hari ni nak cerita bab masalah lelaki dan perempuan. Amo tak sekira hak jatah tena dia lain. Dia sambil ni bukan jatah tena, jatah sama jatah pun dia lawan apa? Nah, jatah sama jatah pun dia sodok lah ni. Nah, kau dipanggil gapo sini? Amo pun tak berani gurau lah, amo kapo ni nak pakai topeng belakang ni kan. Jelek pun tak apa, tak jelek pun tak apa. Di dalam itu dia menggunakan yang menarik, tengok. Nak hanya menggunakan kalimah istilah liqa', ijtima', musyarakah. Itu sahaja istilah yang digunakan di dalam pergaulan lelaki dan perempuan pada zaman Rasulullah, sama ada liqa', ijtima' atau musyarakah. Maknanya hamba orang ngaji ni bila tengok buk tu, tengok apa dia, liqa'ul bainal ma'ah wal liqa'u bainal rajuli wal mar'ati, itu makna istilah yang diguna bahawa pergaulan itu murni, pergaulan itu mematuhi syarat-syarat syarak. Itu adalah yang asal. Tapi selepas modernisasi, pembaratan berlaku, maka umat Islam telah hilang identiti pergaulan dia. Maka banyak bentuk-bentuk baru yang bukan Islam telah masuk, menyebabkan kita tak tahu hak mana betul, hak mana benar. Maka ulama mengamalkan satu istilah baru yang namakan sebagai fiqhul ikhtilat. Jadi ikhtilat ni ialah apa dia? Iaitu ijtima'ur rajuli bimra'ati ijtima'an yuaddi ila raibatin. Ambil tarikh paling mudah sekali, Dr. Sa'udul Hamud dalam kitab dia, iaitu al-ikhtilaq, iaitulah al-ahkamu wa asaruha. Dalam kitab dia ni ditulis ijtima' ni maksudnya ialah bila ada perhimpunan lelaki dan perempuan. Bila ada lelaki dan perempuan, yang mana lelaki ni tak kira lah, tetapi berlaku interaksi, ijtima', pertemuan, berkumpul, berhimpun. Dan tidak mestinya berhimpun itu setempat, tidak mestinya mubasyaratan. Kemudian kedua lelaki dan perempuan ini adalah ajnabiyan ataupun ajnabiyani, yang mana mereka berdua adalah sah nikah, iaitu berlaku di antara kita, berlaku luar rumah lah. Jadi yang mana perhimpunan ini merupakan perhimpunan yang perlu diperhatikan kerana dia boleh membawa fitnah. Jadi berdasar pada inilah ulama lebih teliti. Dia pun buat pergaulan hari ini kepecah kepada dua bentuk. Satu ialah bentuk dukhulul buyut, iaitu pergaulan di dalam rumah. Satu pergaulan di luar rumah. Dan dari kajian ambo yang tak tahu lah ni, ataupun kajian ambo yang rawak, mendapati bahawa
kita tidak memberikan kecanaan dan perhatian yang serius dalam kedua-dua pergaulan ini, kecuali kita memahami dalam bentuk sutahi. Kerana pengajian fiqh ikhtilat tidak dikemukakan dengan secara disiplin yang lebih khusus. Di antara pergaulan dalam rumah dengan luar rumah, Amba nak tanya, mana lebih bahaya? Mana yang lebih bahaya di antara pergaulan dalam rumah, pergaulan luar rumah? Jawapan yang biasa dijawab, Amba jawab lalulah, meminta maaf. Amba tak berani nak nanya lah ni sebab Covid. Jadi sebab Covid ni bukan saja duduk jauh, Ustaz. Tanya pun tak boleh, Covid. Kau ke mana masjid ni? Ni. Utuh we Covid lah ni. Jadi makmum pun duduk jauh belakang lah ni. Jadi kalau Ustaz mari panggil pun tak boleh mari dekat lah. Jadi pergaulan dalam rumah, orang banyak jawab pergaulan luar rumah, Ustaz, yang lebih bahaya. Sebab apa? Sebab kita bergaul di luar rumah ni bebas. Ya, pada satu aspek. Tetapi sebenarnya pergaulan di dalam rumah lebih bahaya daripada pergaulan di dalam rumah lebih bahaya daripada pergaulan di luar rumah, berdasar kepada 5 sebab. Yang pertama ialah ayat yang berbaca tadi kena kelik balik. Ayat yang berbaca tadi surah Yusuf ayat 24, iaitu walaqad hammat bihi, walaqad hammat bihi, cerita penggodaan Zulaikha isteri Al-Aziz kepada Nabi Yusuf tu. Hak kita cerita dia tarik baju waruliqatil abwab, dia masuk koci pintu-pintu. Abwab tu pintu-pintu, bukan pintu masuk-masuk gak koci pintu. Mana pintu nela pun tutup, kerana dalam bilik itu tentunya bukan saja pintu keluar masuk, tapi tentu ada pintu jendela. Jadi jendela pun ditutup, pintu utama dia masuk dia kunci. Kemudian pintu jendela yang ada mungkin 2-3 biji itu juga pun dikunci. Bidalil, dengan dalil bahawa abwab. Abwab ini plural kepada babun, babani, abwab. Bab tu makna beberapa pintu. Jadi seterus itu, bila berlaku peristiwa itu, Nabi Yusuf AS telah berdoa, telah menolak, ma'azallah, aku berlindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi tidak maksud Amun nak cerita situ, sebab bukan cerita kisah Nabi Yusuf yang malam ini. Tetapi Amun nak sebut itulah yang jarang kita paparkan, bermula daripada cerita Nabi Yusuf ayat 21. Cerita yang berkaitan Nabi Yusuf kena jual bila dia telah dibuang oleh adik-beradik dia dalam telaga. Maka dibeli dan dijual dan dibeli oleh keluarga Al-Aziz di pasar kota Mesir. Maka bermula daripada itu, tuan-tuan kena ingat, kisah bermula Nabi Yusuf AS duduk di dalam rumah orang lain, iaitu rumah Al-Aziz. Membesar Aziz itu bukan nama lah. Al-Aziz itu adalah pangkat kepada menteri, kepada suami Zulaikha itu disebut Al-Aziz. Mana kalau kita agak rumah Tan Sri lah, kerana dia adalah salah seorang daripada menteri-menteri Mesir. Jadi dia mendiami di situ sehingga falamma balagha, sehingga dia sampai umur yang remaja ataupun umur belia. Maka pada waktu mula dia buang itu, kita kata umur dia waktu tu remaja, tak kiralah dia buang tu umur 18, tentu buang tu umur lebih kurang 12 tahun. Dalam umur mula-mula dia mula mengenal dan boleh bekerja sendiri. Dalam masa dulu kita panggil seperti mana Nabi Ismail yang disembelih, dia katakan umur di antara 12 tahun. Jadi waktu tu dia kena buat. Dan berapa lama dia berada di rumah Zulaikha, di rumah Al-Aziz, tentunya hampir dekat dengan 10 tahun. Sehingga dia difitnah masuk penjara tu. Pergaulan yang saya nak bawanya ialah cerita yang dipaparkan oleh Al-Quran itu adalah natijah yang berlaku di dalam rumah, kesan daripada pergaulan di dalam rumah yang boleh membawa dan mencetuskan fitnah, sehingga boleh berlaku perzinaan, boleh berlaku khalwat, boleh berlaku pergaulan bebas yang kita kadang-kadang pandang remeh sebelah mata. Kita dah ingat pergaulan luar rumah tadi. Kita tidak faham bahawa pergaulan dalam rumah ni telah dibentangkan dalam Quran, kesannya amat buruk daripada kisah Nabi Yusuf AS.
Jadi apa yang saya nak bawa di situ, satu bukti bahawa pergaulan di dalam rumah ni adalah pergaulan yang sangat bahaya jika tidak diurus dengan baik. Pas apa dia kena urus? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Saya tidak nak mengata siapa-siapa, tapi saya akan tunjuk kepada diri saya dulu. Sebab saya seorang ketua keluarga. Saya ada anak, saya ada isteri. Maka saya ada rumah. Maka wahai suami-suami, wahai penjaga wali-wali, yang pakcik ada di hadapan saya yang telah melalui ini, mungkin ada sebahagian minta maaf dengan izin, dah terlewat. Sebab cucu dah, anak semua dah tak ada besar. Tetapi berapakah dan bagaimanakah, dan tunjuk kepada saya apakah garis panduan yang telah kita keluarkan di dalam rumah di waktu kita hidup. Tak ada, cuma dia berlaku, cara berlaku kehidupan secara natural. Ini maksud hamba. Kehidupan yang berlaku dalam rumah itu hanyalah kehidupan normal. Oleh kerana kehidupan yang berlaku dalam kehidupan harian, maka kita berlalu kehidupan itu tanpa kita memberikan perhatian yang serius di dalam masalah pergaulan. Jadi ini yang hamba nak sebut. Sesiapa di antara kita mesti ku anfusakum, disebut Abdul Salam, bahawa hazil ayah. Ayat ini ialah turun molek, dan juga dikata Ibnu Abbas bahawa kalau sebelum pada itu Ibnu Abbas berkata hazil ayat ni suruh ku anfusakum, bahawa ibu bapa tu dulu, penjaga, penyelia, mestilah dulu dia mesti berilmu, bertarbiyah, mengaji adab. Kemudian ku anfusakum wa ahlikum, barulah selepas dia baik, selepas dia menjadi orang yang memimpin, dia mempunyai ilmu, dia orang bertakwa, kemudian dia orang yang berdisiplin, orang yang taat kepada Allah, kemudian barulah dia menjadi pemimpin kepada keluarga kamu. Jadi maknanya tak boleh kita ni jadi seperti ketam yang mengajak anak jalan, kita mementingkan anak tapi kita lupa diri kita. Oh, jangan dia isap rokok kak. Rokok ni barang tak boleh. Kita rokok kebuk. Itu salah satu contoh. So anak ambak pergi ngaji Quran gerung kendo, pergi tuition. Kita lepas hantar dia duduk kedai kopi main ngaji. Jadi bagaimana berlaku dalam rumah tangga itu, berlaku ketimpangan, tidak sini tembus situ, tidak sembuh situ, tak makan siku sini, maka tidaklah berlaku seperti mana kata Nabi. Kerana Nabi lah yang membenarkan ayat Quran, makna bahawa khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ayat itu telah ditafsir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis bahawa sebaik-baik kamu itu adalah sebaik mereka itu bagi keluarga kamu, dan keluarga kamu yang ada tu, kata Nabi, aku juga ada bapa, aku juga ada anak perempuan, aku juga ada anak isteri, cuma aku tak ada anak laki-laki. Tetapi aku kena urus, kata Nabi, kata wahai Nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Katakan wahai Muhammad, sampaikan wahai Muhammad kepada isteri-isteri kamu dan anak-anak perempuan kamu. Jadi barulah wanisa'il mu'minin, tertib. Nasihat jaga dulu diri kamu wahai Rasulullah, lepas tu jaga isterimu dulu. Lepas jaga isteri kamu, jaga anak perempuan kamu. Lepas jaga anak perempuan kamu, baru kamu sampaikan kepada wanita-wanita yang di luar daripada sana. Ini tartib wa tarkib, bagaimana susunan dalam kehidupan itu. Jadi bila balik kepada persoalan kita dalam rumah, maka kaedah yang kedua kita sebut bahawa kata bahaya ialah yang kedua, pergaulan di dalam rumah, penglibatan kalau di luar rumah lazimnya ajnabiyan. Siapa dia ajnabi? Ajnabi itu makna kira mudahnya ialah orang panggil ba'idun anil qarabah. Diambil daripada kalimah janabah, iaitu orang yang tidak ada kaitan dengan qarabah, yakni orang yang mahram, yang tidak mahram kita, orang yang sah nikah dengan kita, maka itu dipanggil ajanib ataupun dipanggil ajnabi. Tetapi di dalam rumah, sedar tidak sedar, kalau cuti ni, ambo tadi mari tadilah beli daging. Orang tua pun beli daging juga, minta maaf. Bukan orang tua minta maaf, orang habis muda pun beli daging juga. Jadi ambo pun selora dah tanya sebab daging ni tak sesuai kan. Zaman lah ni bukan saja daging tak sesuai, daging pula tuan-tuan banyak hok capur, hok bagi tak molek pula. Berkali nasib baiklah
Tuhan nak beri kepada orang jual daging tepi-tepi jalan ni cepat habis. Dulu pakat nak main daging import lah kau. Lah ni tak confident lah. Kau mana? Kau gomo juga. Gomo, Kelantan gomo. Dia gomo lah kau nama ni. Jadi bila dia beli daging tu dah tua, mak kata dia betul ada biasa mengaji dengan mak pun bergurau dengan dia tanya beli daging. Kerana bagi mak, bagi orang yang sudah umur 70 ke atas ni, daging tu tidaklah digalakkan dengan sebab tertentu. Jadi peliklah mak beli daging. Jawapan dia mudah, cucu balik ustaz. Tengok, cucu balik ustaz. Kita pun kata lalu bila cucu balik suka. Dia kata suka ustaz. Bila cucu balik suka. Biarlah buah nopak pecah meja pun tak apa. Cucu atuk. Orang kata ya dia tak suka cucu ni. Kau suka ke? Jadi cucu balik. Jadi bila cucu balik bergaul. Di dalam rumah ini, dalam rumah dia boleh bercampur di antara 3 jenis manusia. Pertama, mahram dia. Mahram itu siapa dia? Yang orang yang haram dikawini dengan dia. Mak dia, ayah dia, ni tidak ada masalah banyak. Tapi ada masalah. Ada masalah. Cuma tak bongkar lagi apa dia masalah di dalamnya. Cuma mahram kita orang biasa. Ini satu kumpulan. Kumpulan yang kedua, mahram yang disebut sebagai mahram muaqqat. Mahram sementara, iaitu kita tak boleh kahwin dengan dia tu sebab ada mani', ada suatu halangan yang sementara. Bila irtifak, terangkat halangan itu, maka kita boleh kahwin dengan dia, iaitu kepada ipar kita. Sekala kaitan dengan ipar, maka kita tidak boleh kahwin dengan dia selagi kita berkahwin dengan kakak dia atau adik dia, iaitu mahram dia, sehingga habis iddah. Sebab tu kena perhati molek memang. Amor ni ada pengalaman yang paling melucukan sekali. Seorang pakcik ni tua tanya Amor, ustaz, tak boleh hejah dah kau, lagu mana nak hejah? Kita nak nikah dengan anak tiri. Dia suruh mengejah, dia nak nikah dengan anak tiri. Amor pun tanya selalu, abang nak bayar berapa kamu? Dia kena kira lalu, kok bawah dia kena ada. Betul ke tak? Tok guru dulu bila dia mari kepala besar tu, tak aja tengok kepala kuning ni. Maka tok guru pun tengok pelik aja, kata ikan ni tak boleh makan. Sebab ikan ni pelik, kepala kuning. Dia pun tarik nafas gerak. Dia kata, bawa mari ni, ajak nak ikut tok guru sebelah, hamba sebelah. Dia kata, nanti dulu kita tengok kitab lain. Dia kata, nanti dulu kita tengok kitab lain. Bila tengok kitab lain tu kak, serang aja tu orang panggil lawak-lawak. Kalau tidak, tak akan hola lah daging. Kok mana daging ni tu. Payah pahal kapun ni. Dia tak kira ustaz bagi pitih ni. Nak piyuh ada dia letak bawah piyuh lah. Kau mana abang? Kalau tidak, tak ada lah berlaku rasuah, berlaku daging kau apa benda ni, kerana sebab pucanya ialah rasuah. Jadi hamba ustaz apa cari makan juga sama seria. Dia tanya bila dia sebut nak ngejah, tak boleh ngejah ke ustaz? Nak nikah anak tiri. Jadi hamba bila sebut ngejah tu, tak ke tu tak faham. Kalau tak faham tak jadi ustaz lah. Betul ke tak? Maknanya dia ada kira tu. Hamba pun tanya selalu, tak semai murah-murah. Kira tanya nak beri berapa kan hamba. Kau mana abang? Saja gurang dengan pocik tu. Hamba pun wayak lalu lah pocik tu lah. Orang nak menikah ni kena tengok molek. Jangan ambil mak dia. Kalau nak kanak dia, dia nikah dengan mak dia. Kok mana-mana tak boleh menikah dengan anak dia. Haram kepada anak dia ni sampai bila-bila, sebab kita telah bernikah dengan anak dia dan meniduri mak dia. Faham tak? Mana tak boleh ngajah juga. Tak boleh ngajah. Jadi tuan-tuan mati Allah, bila dalam rumah kita, bila ada ipar, muat, ada sepupu, ini yang menjadi masalah. Sebab ada hadis Nabi SAW yang sangat takut bila ada orang yang bukan sahaja mahram, mahram dipanggil mahram lil abad atau mahram lil abadi, tetapi ada mahram muaqqat tu, ipar Maka datanglah sebuah hadis yang sangat masyhur, iyyakum ad-dukhula wad-dukhula 'ala an-nisa. Qala rajulun minal ansar, seorang laki-laki telah diberitahu oleh Nabi satu sabda, jaga-jaga kamu memasuki di dalam rumah yang ada di dalamnya seorang wanita.
ataupun dalam rumah tu ada orang tino. Nabi pun wayak nisa. Nisa ni jamak. Kalau mar'ah, sebab tu dalam kaedah dia nahu ar-rajulu bi mar'ati. Tapi kalau ar-rijal dengan jamak dia akan guna an-nisa. Sebab itu makna ramai. Makna Nabi menyebut di sini bahawa kamu kena hati-hati bila kamu masuk dalam rumah. Dalam rumah itu ada beberapa orang wanita. Bukan seorang, ada beberapa orang wanita dalam rumah tu. Mu dengan dia adalah boleh nikah. Maka dia pun bertanya kepada Nabi, ara'aita al-hamwa, bagaimana pandanganmu ya Rasulullah mengenai ipa muai? Kalau kita ipa muai kita panggil apa pun, tak tahulah tu. Tapi makna keluarga ipa. Biasa kita dalam keluarga kita, contohnya bila kita nikah dengan seorang atau kita nikah dengan abang dan kakak dia ke, tentunya kena dia abang sulung pula nak dia menyara keluarga dia, maka duduk bersama dengan kita tu adik kita. Maka adik kita ipar muar dalam rumah tu, dia pun bertanya kerana telah ada di kalangan Ansar yang mereka itu hidup di mana ketua karga dia akan menanggung adik-adik dia. Ada yang susah, ada yang keluarga senang. Jadi keluarga mereka bergaul dalam rumah itu di mana adik-adik mereka tinggal atau abang-abang mereka tinggal bersama dengan mereka dalam sebuah rumah. Makna bergaul lah dengan ipar muar dalam rumah. Gapo Nabi kata, bagaimana pandanganmu kami ada keluarga ipar dalam rumah kami? Maka Nabi kata, alhamu al-mautu, iaitu ipar muar berada dalam rumah itu kematian, maut. Maut tu mati. Boleh faham tu tak? Sebab tu dalam syarahul hadis memberikan makna tentang makna ni bahawa contohnya Imam Nawawi mensyarahkan makna maut itu bahawa makna yang menunjukkan kinayah kepada bahaya bencana yang bakal menimpa di atas rumah itu bila ada keluarga ipar di dalam rumah itu, dan dia akhir sekali punca membawa kepada kebinasaan. Sebab apa? Sebab ada 3 sebab. Yusuf Qaradawi pun mendetailkan lagi. Sebab ada 3 sebab. Pertama ialah dia keluar masuk dari rumah tu. Bila dia duduk keluar masuk dari rumah tu, orang tak peduli dah. Dia masuk dari tu sebab dia duduk rumah tu. Mana mak kau balik dulu ya? Dia balik rumah. Balik mana? Balik rumah kau tak pergi ya kedai. Balik rumah dia, kata rumah dia tu ialah rumah habis dia. Dalam rumah habis dia tu kakak ipar dia ada, kamu dia bukan saja kakak ipar dia ada, nak saudara dia tu tak apalah nak saudara dia. Abang ipar, kakak ipar dia ada dalam tu. Nah, ataupun dia ada adik ipar dia tu pula, ada pula adik dia, maka dia dua tu pula orang berambil pula. Jadi bila kata balik rumah tu dia bulan beralik, maka tidak lagi orang mengangkarahu, tidak orang memperdulikan lagi dia keluar masuk dalam rumah itu tanpa ada syak dan keraguan, sedangkan dia boleh berkhalwat berada dalam rumah itu apabila contohnya semua pakak gi makan gula, tinggal dia dengan bini dia. Kena bini dia tu demam, makna kakak ipar dia lah demam, pakak tubik belakang, panggil tinggal dia dua tu. Kita tak rasa tu betul khalwat tu. Kita tak rasa bahawa meninggalkan dia berduaan itu sebab dia itulah ipar, maka itu khalwat. Nak buat lagu mana? Jadi pernah tak kalau siapa yang berlaku benda ini menangani, berfikir bagaimana? Hak tu yang mau nak tanya. Kalau tak rasa apa-apa, itulah kesalahan. Kalau rasa apa-apa, maka ada kaedah beberapa langkah yang kita kena ambil. Maknanya fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kita kepada Allah tu kita kena ambil langkah dia. Jadi itulah kata Nabi SAW, bila berlaku begitu dia boleh membawa cemburu. Bila bawa cemburu maka dia bawa perang, bawa balah. Maka bila bawa balah dia akan perang. Maka bila perang berbunuhan, itu makna kata Nabi al-maut. Jadi ambo tidak bermaksud wahai saudara, lepas pada ni klik tak kita ada ipar hambak berambuh. Pergi duduk lain dulu. Ambo pihak penganjur tak bertanggungjawab dah malam ni. Jangan ambil buat kesimpulan ngaji sekerak. Dah boleh ke tak? Jadi ambo memberi orang kata apa? Memberi apa ni kepahaman jalan tu. Langkah tu cerita lain.
Dua, yang kita kata pergaulan di dalam rumah itu sebenarnya dia lebih bahaya dan lebih perlu kepada beberapa kawalan, peraturan kita sebagai bapa amba, tuan-tuan yang kena ambil dan memahami bahawa ada tanggungjawab kita di situ untuk kita menjadikan rumah tangga tu sebenarnya menjadi tu yang dia kata apa dia? Rumahku, syurgaku. Yang kedua, berlaku pergaulan di dalam rumah adalah suatu ruang yang terhad. Di luar rumah, dia luas. Walaupun pada tempat-tempat tertentu dia boleh jadi terbatas. Tetapi dalam rumah, kalau rumah 1,800 kaki, kena stikap pula, duduk 8 orang pula, dia berlaku dalam ruang yang terbatas. Kemudian mempunyai dinding. Mempunyai dinding yang tertentu, yang tertutup daripada pandangan manusia. Jadi apa yang berlaku dalam itu, gana berlaku dalam kuatu, apa yang berlaku dalam itu, dalam rumah itulah yang perlu tahu. Jangan terkejut kalau meroyak, kalau tuan-tuan, kajian, laporan pihak polis 2015 hingga 2017, 25% kes sumbang mahram berlaku adalah di antara anak dengan bapanya sendiri. 25% selama 2 tahun kajian 2015 hingga 2017 sumbang mahram berlaku ialah di kalangan di antara bapaknya sendiri. 24.5% dengan bapak tiri dia. Kemudian 14% dengan pakcik dia, pak saudara dia. Kemudian 7% dengan abang dia. Jadi bila berlaku gini, pasal tak kena kita, alhamdulillah rahmat Allah itu ada. Tapi bagi keluarga lain, maka demikian, namun nak sebut bahawa ruang itu terbatas, duduk terhad. Kena bilik pula tak ada, bilik dua je. Bilik ayah dengan bilik luar je. Jadi ayah tiada bilik, anak tina tidur sebilik, anak laki tidur sebilik. Atau hak tak ada bilik, ada satu bilik je. Maka bilik tu bilik ibu bapa lain tidur luar, maka ni tidur tepi, ni tidur tepi. Tak diurus pula tuan-tuan. Maka apa akan jadi? Inilah jadi. Tapi kita urus ke tak? Kita membetulkan solat, kita membetulkan tahiyat, sampai getah lidah. Getah lidah. Sing tu tubik 13 kali. Tapi bak lain, rokok saja, bok jatuh rokok. Jadi, ruang yang terhad itu, tuan-tuan dan mati Allah, tapi di luar, dia luas. Yang ketiga ialah, disebut oleh para ulama juga, ialah, dia boleh berlaku satu ruang yang sempit dengan kekerapan bertemu. Kalau kita hak luar, ni temu berapa jam. Tapi kita lupa bahawa, kita duduk di rumah ni, kajian menunjuk 14 jam. Luar hanya 8 jam. Jadi 8 hingga 9, kalau kita kerja jauh tu, kita tolaklah tu. Tapi normally, tambah-tambah tuan-tuan lah ni, orang kata patching lah, duduk rumah, kerja dekat, anak COVID ni, hampir 20 jam duduk rumah. Maka kita perasan ke tak? Bahawa kehidupan kita sebenarnya duduk dalam rumah itu masa 2/3 kehidupan kita berada dalam rumah. Jadi dia bergaul dengan kakak dia bergaul dengan adik dia. Kalau ada ipar pula dalam tu, ada sepupu dia dalam tu, cuti kelik sekolah ni pula pakai kelik, maka duduk dalam tu, bilik air pula 2, kursi pula, rumah duduk main dapur, duduk selisih seluslah, boleh belaga bau. Maka kekerapan pertemuan dalam ruang yang sempit itu lebih besar berlaku daripada di luar. Nampak ke tak tu? Ini adalah beberapa alasan yang hamba nak kemukakan bahawa cerita Nabi Yusuf alaihi salam yang kita baca tu hanya cerita berkaitan dengan keindahan Nabi Yusuf, kehebatan Nabi Yusuf. Kita lupa bahawa di antara apa yang nak disyariatkan, apa yang disampaikan mesej oleh Allah SWT dalam qasas Nabi Yusuf ialah kesan besar pergaulan di dalam rumah itu dia boleh membawa kepada keadaan yang sangat buruk yang Nabi kata betul lah, al-mautu, kematian, jika tidak diurus dengan baik. Jadi sebab tu tuan-tuan dah mati Allah, bila kita nak urus yang terakhir yang meminta, isadah ni nak? Isadah kena? Kau mati je sini.
Jangan. Covid ni dia masih iso, kita berhentilah, kita pergi pula sama. Mula dah nah. Kau iso kau dah. Iso kau apa? Betul. 5 minit je. Kalau dia mustaq ni 5 minit. Dia kalau terlebih jadi 50 minit, minta maaf lah tu. Amo nak berhenti dah tu yang tak uwi. Jadi telajak ambo tu lain cerita lah pula. Amo nak berhenti dah sebab dia pucuk bukit. Tapi dia mau lepas motor dia turun kan. Tak kena nak break tengah bukit. Nah. Di antara perkara yang kita kena gaul dalam rumah di mana 4 perkara, 5 perkara itu bahawa keadaan pergaul dalam rumah kena urus ialah perkara simple yang kita mungkin tidak berapa buat dengan baik ialah bila Nabi kata farriqu bainahum fil madaji'. Muru auladakum. Perintah anak kamu solat bila masuk umur dia 7 tahun. Mana anak dia 7 tahun kena beres taharah. Suci, ambil air semaya, siku, tangan, pandai. Dengan baca tahiyat, kunut, boleh baca dah. Alhamdulillah. Ini banyak membantu kita dengan sekolah pra. Nak umur 4 tahun hantar sekolah, anak umur 5 tahun ada sekolah. Kita pun kebetulan ni dengan izin, Kiah ke buat pada 11 Januari ni ialah program untuk anak-anak selama 3 hari, iaitu 3 bahasa, Inggeris, Arab dan Mandarin. Jadi kalau tuan-tuan nak hantar, tolong tengoklah Facebook tu. Facebook Ambo ada satu program yang Kiah buat untuk budak umur 7 tahun sampai umur 12 tahun. Kita pecah kepada 2 grup untuk camp anak-anak. Kita buat ikut SOP lah, iaitu 3 bahasa, Inggeris, Mandarin dan juga bahasa apa lagi? Maglis. Tahu Maglis? Maglis. Kalau sebut English kan takut bahasa nampak itu sangat darak sikit dia Maglis. Baik. Bila masuk umur yang penting di situ ialah umur 7 tahun. Masuk umur 7 tahun. Baik, kita urus ke tak, minta maaf dengan izin, bagaimana anak kita lelaki dan perempuan bila mandi bertelanjang keluar daripada bilik. Bila dia telah berumur 4 tahun. Bila berumur 2 tahun. Jadi kita pernah tak mengajar anak kita bila kita anak dia umur 2 tahun, kita pun telah nak keluar bilik air, nak kita mengasuh anak kita supaya bagaimana kakak adik membasuh berok. Sepatutnya bila anak laki-laki, kalau kita ada anak laki-laki sulung, dia mesti menguruskan lebih baik, dia basuh berok itu adalah kalau lelaki, maka anak kita laki-laki. Kalau anak kita itu perempuan, maka dia umur 2 tahun walaupun 2 tahun, perempuan maka adalah lebih baik anak kita yang perempuan menguruskan dia dalam hal-hal demikian. Tapi kita tak pakai lepas kau kakak, tak kira jatuh tino, kira dia belakang. Haram ke tak? Tidak haram. Tetapi dalam tarbiyah kita di situ para ulama telah menyebut tak payah hangmu ambil kajian Islam, cukup hangmu ambil kajian di barat. Dalam ilmu psikologi di barat telah membuktikan bahawa anak mula mengenal jantina dia pada umur 2 tahun. 2 tahun tu dia tahu dah jantina dia ni jatuh tina, dia mula mengenal. Jadi kalau tuan bui mainan dia tina terabui atramen. Kalau dia main nak ke Ultraman tu, tuan-tuan kena cek balik. Betul ke tak jantina dia tu kena pakai kanta? Takut silap ibu lah. Takut susuk mana? Dah boleh faham ke tak? Ini kajian barat tuan-tuan. Kajian barat. Dia kajian ini kajian ilmiah. Bukan kajian tepi jalan. Dia kajian ilmiah. Dan dia mula malu. Dia kena jantina dia tu kecenderungan dia bila dia wanita, dia tak main mainan budak laki-laki. Jadi kalau kita anak tina, kita bui Ultraman, bui snapak dia tak duli, tak tengok. Tapi kalau bui mainan patung, bui mainan tu, dia mula cenderung. Tapi bila masuk umur 4 tahun, maka dia telah mengenal dia ni tina ke jatuh. Dia dah malu bila dia mengetahui diri dia, identiti dia mula mengenal malu. Maka bila mengenal malu tuan-tuan, memang hukum kita ialah mengatakan 7 tahun itu adalah suruh dia dengan cemas suci kepada 7 tahun. Tapi qala ulama laisa hudud
bi'umuri atau bi'amri al-mumayyiz. Tidak ada had yang khusus kepada hukum fiqh menentukan anak mumayyiz ni ialah umur dia 4 tahun ke 2 tahun ke, tetapi menurut kecerdasan biqadri aqlihi. Dia mengikut kecerdikannya. Kalau dia hawa umur 3 tahun malu dah, maka dia dah mumayyiz. Ada budak ni bodoh betak sikit, umur 4 tahun. Tetapi hari ni kita 4 tahun balah dah dengan Ultraman. Dia reti dah Ultraman, pakcik. Berebut nombor Astro, nombor 8 tu balah. Kita nak tengok Gusti, dia nak tengok Ultraman. Kabar-kabar nombor 80 tu, nombor 8 tu tak ada nombor. Bapanya cokeh dia marah berotak. Ni mak kita mari dia tengok Ultraman molek-molek, kita ambil remote, pak tengok Gusti. Ni budak ni kata menatai orang tua ni. Tapi dia tak royak lah. Nah, dia pun sabotah. Tengok bapa nombor 8 ni. Cakap beli remote nombor 8 ni pun sama ni. Rupanya cokeh ke dia. Sebab dia nak tengok Ultraman, pakcik nak tengok Gusti. Moyak ni kapun ni. Oh, tengok marah lalu. Jadi nampak simple tak? Nampak simple ya tuan-tuan. Tetapi benda itu kita tidak memulakan daripada awal, meletakkan malu di dalam dia. Saya nak tanya apa kesannya? Dia bila hilang sifat malu daripada kecil, disebut oleh Ali Sabuni, disebut dalam kitab Tarbiyatul Aulad, perkara pertama mu kena pilih anakmu ini didik ialah dengan sifat akhlak malu. Malu. Sebab malu tu merupakan awalu akhlak dia. Bila dia tahu cemar cuci, dia mengenal identiti dia ni jatuh tena. Jadi bila dia tubik bilik air tu dia malu, maka dia menjaga diri dia. Al-haya minal iman. Hayat itu adalah daripada iman. Kita tak masuk anak kita iman ni yang umur 4 tahun, 2 tahun lagi dengan sebab tu, maka tidak mantap proses pentarbiahan supaya sifat malu itu berakar di dalam peribadi anak kita mula umur 2 tahun. Cara lagu mana? Cara mengurus benda-benda lagu tu kita nampak mudah tetapi kesan dia besar. Jadi bila dia tubik bilik air, dia mandi dengan kakak adik-beradik dia, gogeng main air. Ambo yakin adik-beradik yang ada dia ni mungkin tak ramai lah. Duk biar gitu je. Moga dia umur 2 tahun, 3 tahun duk main air. Dung. Hon ni pun telanya, hon tu pun telanya. Sama-sama laki-laki sebab kita kata tidak ada aurah. Duk biar gitu. Sepatutnya kita ajar dia bila mandi sama adik-beradik dia, kurang-kurangnya pakai seluar dalam. Beli seluar dalam Superman tu. Atau Batman tu, gambar sarang labur duk depan tu. Gitu. Dia pakai lalu. Adik nak mandi pakai seluar dalam Ultraman. Pakai. Ni kita pergi kolej bawa pakai, tapi dalam rumah kita biar. Sebab apa? Sebab kita kata dalam rumah adik-beradik. Inilah Amma kata benda kecil, tapi kecil itulah kecuaian. Di antara sebab kita kurang fake, kita kurang kemahiran di dalam ni. Apatah lagi kalau anak tina keluar bilik air. Baik, kita harus mendidik anak kita di dalam pergaulan dalam rumah. Bila sama-sama puak-puak dia, kena ingat mahu apa yang patut kita buat, apa yang tak patut kita buat. Kerana tarbiyah itu bermula daripada kata ulama dan ahli psikologi berkata bermula umur 2 tahun. 2 tahun dia mula mengenal objek, dia boleh melihat dan dia boleh mengenal dan dia mengenal identiti dia, dia mengenal jantina dia. Tapi dia tak kenal identiti lain lagi. Dia tidak malu lagi. Dia malu tu umur 4 tahun mengikut kajian. Tapi umur 2 tahun tu dia dah mula membentuk jantina dia mengikut kecedangan fitrah yang diberikan oleh Allah. Anak perempuan tidak suka bagi laki-laki dan anak laki-laki takkan suka bagi perempuan. Itu kajian 5 yang dibawa oleh oleh Jazli Laili dalam kajian tesis dia mengenai 5 kajian di barat membuktikan bahawa pembesaran anak itu bermula umur 2 tahun, 4 tahun. Dan bila masuk umur selepas pada tu, dia akan malu lagi, dia akan malu sama sekali untuk dia ditelanjangkan ataupun dia berlawanan dengan identiti dia. Jadi dalam pendidikan kita dalam rumah, mengurus tempat mandi, tempat tidur. Nah, itu adalah keperluan. Tanpa tempat tidur, Nabi telah sebut bahawa
Apa dia? Farriqu bainahum fil madaji. Asingkan tempat tidur itu daripada tempat tidurnya bila umur dia masuk 4 tahun tadi. Nabi kata nama 7 tahun. 7 tahun tu dah beres. Tapi pendidikan tarbiyah hamba dah kata dia mula mengenal jentina dia umur 4 tahun. Dia malu dah. Jadi mula 4 tahun tu kena, kalau jatuh tina, kena pertama ambil langkah asingkan tempat bilik. Itu langkah yang boleh kita buat. Tapi kena fikir dulu, ada tak kesedaran itu? Itu persoalan pertama. Kalau tak ada kesedaran itu, maka macam mana kita nak boleh buat? Lepas tu kalau kita pun tengok ni lah, boleh ke tak tidur tak sekali dalam bilik, tak selamat. Maka kalau kita rasa tak selamat, li ri'ayatihi, li maslahatihi, maka kita ambil langkah yang kedua, tidur dalam bilik, tetapi katil yang berasingnya. Maka bapak yang daripada dulu dia fikir bahawa anak aku ni anak tina, anak jantan, dia tak beli katil besar, double ataupun king. Dia beli katil tingkat, double, katil tingkat ataupun katil single, seorang sebelah. Sebab ambil hadis Nabi, farriqu bainahum fil madaji'. Bahawa langkah yang aku kena ambil, mesti asingkan anak lelaki dan anak perempuan daripada tempat tidur mereka. Bermula umur 4 tahun. Jika mampu. Jika tak mampu, tuan-tuan. Jika tak mampu. Nak buat lagu mana jika tak mampu? Ada katil satu je. Ataupun ada tempat tidur satu je. Maka ambil langkah yang ketiga. Langkah ketiga tu lagu mana? Langkah ketiga ialah kita tak boleh mengambil 2 langkah yang dikatakan oleh Nabi tadi. Ambil langkah ketiga, wala yufdir rajulu birrajuli fi thawbin wahid wala tufdil mar'atu bil mar'ati fi thawbin wahid. Jangan kamu biarkan lelaki dan lelaki, perempuan-perempuan tidur dalam satu selimut. Maka jangan sekali-kali suruh anak kita tidur walaupun adik-beradik di dalam satu selimut. Walaupun dia menutup aurat. Nah, sebab Nabi sebut tu umum. Amo tak sebutlah kalau fatwa Saudian memang syadid lah tuan-tuan. Cuma kita mazhab Syafi'i banyak lagi kelonggaran. Tapi kita ambil umum dulu. Bahawa Nabi kata jangan galakkan, jangan kamu biarkan anak kamu tidur dalam satu selimut. Jadi dah kita tak boleh buat katil suku, dah katil besar, okey, tidak ada masalah. Ada langkah kedua, longgar lagi, jangan tidur dalam satu selimut. Maka bagaimana kita nak buat? Adik-beradik dia tidur atas satu kastil, dapur tu 2 orang, dan sebelah habis dan sebelah adik. Beli satu selimut, 1 orang. Jadi pernah tak kita bila pergi ke Giant, kita pergi ke pasar Wakacaiye, kita belikan selimut seorang. Kalau selimut merak ni seorang, jangan kongsi walaupun tidur atas katil. Tengok, Tapi kalau kita tak ada fik pasal tu, kita biar gitu ya, buat pakai jadi. Yalah, belikan selimut. Tak pernah kita fikirkan selimut ni seorang. Walaupun ada beradik. Sebab hadis Nabi telah menyebut benda hal itu. Jadi mawaya. Wah, kalau tak boleh juga tuan-tuan. Kalau tak boleh juga ada kalimut besar, tak ada kalimut kecil. Tu yang ada. Lepas tu pun cabut kain lasik. Sebab miskin. Maka tidurlah dalam kalimut, tapi kena pastikan tutup aurat. Pula tu Allah sekali dah tu. Tutup aurat. Jangan meriakan mereka itu tidur dekat dia tutup aurat. Tak kalau pakai kain sarung kat tuan-tuan, duk sedar kain sarung duk tekak belakang. Jangan kata budak, orang tua tu. Abahmu kat kalau tidur kat, kalau kain tu duk tekak kat. Malah dah apa? Pada kat tu dulu. Yang paling baik semua daripada Allah, paling lemah pada Yamba. Kebetulan malam ni sebenarnya malam ni Masjid Langgar. Tapi Masjid Langgar orang ambil ada ceramah malam ni, baru jemput sini. Kata marilah. Okey, sekadar tu dulu. Yang baik semua daripada Allah, yang lemah dari kelemah diri Yamba. Aku li qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.